Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 19 Julai bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Stesen pertanian Sepauh yang baru dibina bakal memacu pembangunan pertanian di kawasan berkenaan. Ia akan bertindak sebagai tempat demonstrasi dalam teknologi pertanian moden. Selain sebagai tempat rujukan pertanian dan pusat pengagihan input pertanian, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas juga embas mahu stesen itu berfungsi sebagai pusat rujukan bagi amalan pertanian moden seperti teknologi fertigasi, hidroponik dan teknologi pertanian berasaskan internet. Katanya pembinaan stesen pertanian Sepauh yang melibatkan kos 4.5 juta ringgit adalah selari dengan usaha kerajaan negeri untuk membangunkan kawasan betong hingga ke Sarike sebagai food basket di Sarawak. Beliau berucap pada perasmian stesen pertanian Sepauh di Sepauh. Dato' Amar Douglas percaya stesen itu nanti akan berfungsi dengan berkesan berdasarkan objektif penubuhannya, apatah lagi banyak program pertanian yang sedang dan akan dilaksanakan di kawasan Sepauh dan kawasan sekitarnya. Stesen pertanian Sepauh yang terletak di Simpang Bungin dilengkapi dengan sebuah bangunan pentadbiran, stor pertanian dan rumah kediaman kaki tangan. Satu kajian berkaitan kesan ekonomi sepanjang pandemik COVID-19 terhadap penduduk di Sarawak terutama golongan belia perlu dilaksana. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia bagi membolehkan kerajaan negeri merangka program jangka masa panjang untuk memulihkan semula sektor-sektor ekonomi yang terjejas. Jelas Dato' Abdul Karim, dengan kajian itu pelan pemulihan akan dapat dilaksana dengan terperinci. Saya amat setuju agar satu kajian dibuat berapa orang yang terlibat dalam industri ini, berapa yang terlibat dalam, supaya daripada kajian tersebut kita akan dapat merumuskan sedikit sebanyak the overall impact of COVID-19 terhadap industri-industri ataupun pekerja-pekerja. Mengakui industri pelancongan antara yang terjejas, Dato' Karim berkata perbincangan bersama penggiat industri telah diadakan bagi mengenal pasti kaedah strategik untuk memulihkan industri tersebut. Beliau ditemui media selepas menghadiri program Jelajah Belia Sarawak di Dewan Masyarakat Daro yang disertai seramai 200 peserta. Pembangunan pertanian serta sosioekonomi luar bandar di Sarawak akan terus diperkasa. Menteri Muda Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata ia mampu dicapai menerusi penyediaan latihan, kursus dan bantuan berkaitan. Ujar Datuk Dr. Penguang yang juga Adun Marudi, ia merupakan inisiatif kerajaan negeri dalam mentransformasikan komuniti pertanian di kawasan pedalaman. Katanya ia juga sekaligus dapat meningkatkan pendapatan kepada usahawan di kawasan pedalaman termasuk di bawah Dewan Undangan Negeri Marudi. Datuk Dr. Penguang berkata demikian pada majlis program jangkauan komuniti yang diadakan di Rumah Abot Jabu, Ulu Teru Tinjar, Miri. Program anjuran Jabatan Pertanian Bahagian Miri itu disertai seramai 250 peserta yang diberi pendedahan mengenai penanaman durian dan kursus asas penternakan ikan air tawar. Pada majlis sama, Datuk Dr. Penguang juga mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar sejumlah RM15,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Abok, Rumah Takang, Rumah Dulah Tawas, Rumah Matthew Sigat dan Rumah Kalonggoh. Manakala RM20,000 diperuntukkan kepada JKKK Rumah Henry Gomez. Majikan dan pekerja dinasihati supaya berdaftar dan mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Ago Dagang merangkap Ahli Parlimen Kanoid menyarankan setiap individu yang bekerja sendiri hendaklah mencarum skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri di bawah Peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017.
Jelas Dato' Aaron, akta tersebut telah dikuatkuasakan sejak Januari tahun ini dan diperluaskan kepada 19 sektor pekerjaan sendiri. Beliau yang juga ahli Parlimen Kanowit mengingatkan sebarang kemalangan yang berlaku semasa bekerja hendaklah dilaporkan ke Perkeso agar tindakan dapat dilakukan. Dato' Aaron menyatakan demikian selepas menyampaikan faedah pengurusan mayat RM2,000 dan faedah pencen penakat daripada Perkeso kepada Ibu Mendiang Kaunselor Rugeri Anthony di Kanowit. Mendiang Kaunselor Rugeri Anthony meninggal dunia pada 8 Julai lalu merupakan wakil masyarakat setempat selain bekerja di sebuah ladang di kawasan berkenaan. Waris mendiang layak menerima faedah di bawah skim keilatan selepas diperincikan oleh Perkeso Sibu. Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak, Malaysia, Forum disaran supaya memainkan peranan sebagai perantara kerajaan dan masyarakat orang ulu untuk mencapai pembangunan dalam semua aspek. Penasihat Forum, Datuk Gerawat Gala, merangkap timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak berkata, antara yang diberi penekanan ialah bidang pendidikan, khususnya di kawasan luar bandar. Jelas Datuk Gerawat, ia bagi memastikan golongan muda khususnya dapat mengakses peluang untuk meneruskan pengajian dan pekerjaan dengan lebih meluas. Beliau berucap merasmikan Mesyuarat Agong Dwi Tahunan ke-7 Forum di Miri. Mesyuarat ini merupakan platform terbaik kepada 9 organisasi etnik di bawah Forum untuk menerajui Forum secara dinamik sekaligus menjaga kebajikan dan kepentingan etnik orang ulu di negeri ini. Allaun utiliti atau allaun khas untuk penjawat awam yang bekerja dari rumah perlu dikaji dan disemak semula. Setiausaha Agong Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Abdul Rahman Muhammad Nordin berkata, ini kerana allaun khas itu melibatkan kos seperti penggunaan internet, elektrik dan air bagi membantu penjawat awam menanggung sebahagian kos utiliti di kediaman mereka. Satu allowance utility. Kalau boleh, kerajaan memberi pada satu allowance utility untuk yang bekerja di rumah. Sebab utility tak allowance pun, allowance internet, termasuklah RPI, komputer dan sebagainya. Ini satu allowance yang patut kita boleh kerajaan kaji balik lah. Semak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Mesyuarat Agong Dwi Tahunan Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sarawak dan Majlis Apresiasi Petugas Barisan Hadapan COVID-19 di Miri. Dalam pada itu, Abdul Rahman berkata perkhidmatan pegawai perubatan secara kontrak selama 2 tahun perlu dikaji semula berikutan tempoh perkhidmatan itu dilihat terlalu singkat. Polis Kuching telah mengeluarkan kompaun ke atas 24 pengunjung dan pengusaha sebuah premis minuman di Jalan Kapenter Kuching kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP iaitu penjarakan fizikal. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awang Din Awang Gani berkata, dalam pemeriksaan kira-kira pukul 11.35 malam Jumaat lepas, pengunjung dan pengusaha premis terbabit yang merupakan warga tempatan termasuk 10 wanita didapati duduk dalam jarak yang terlalu rapat antara satu dengan yang lain. Dalam kenyataan media, beliau memberitahu kompaun berjumlah RM1,000 seorang dikeluarkan atas kesalahan mengikut Peraturan 3 Peraturan Pengawalan Penyakit Berjangkit Kurungan nombor 7 2020. Kompaun tersebut perlu dijelaskan di Pejabat Kesihatan Daerah Kuching dalam tempoh 14 hari. ACP Awang Din turut mendedahkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat dan PKP pemulihan sejak 8 Mei lepas hingga Jumaat lalu, seramai 48 individu telah dikenakan kompaun atas kesalahan tidak mematuhi SOP. Lembaga Air Kuching LAK menafikan maklumat yang ditularkan menerusi aplikasi mesej berkaitan Lembaga Air Kuching merupakan antara tempat yang dikunjungi oleh seorang pesakit COVID-19 baru-baru ini. Mesej berkenaan bertajuk "These are the places in Kuching visited by the latest COVID-19 cases." Item number 24, Kuching Waterboard.
LAK dalam satu kenyataan ringkas menjelaskan bahawa maklumat berkenaan adalah tidak benar setelah dirujuk kepada Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Sehubungan itu, LAK menyeru orang ramai supaya sentiasa menyemak maklumat yang diterima bagi mengelak kekeliruan dan menimbulkan panik kepada orang ramai. Orang ramai juga diminta menyemak kesahihan berita yang diterima di portal www.sebenarnya.my. Usaha memerangi pandemik COVID-19 mengambil masa yang panjang dan menuntut komitmen dan pengorbanan berterusan daripada semua pihak. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif One Medicare, Sazali Tuahneli, ke arah memutuskan rantaian COVID-19, pihaknya juga tidak ketinggalan menyahut cabaran bersama-sama memberi sokongan dengan memberi perkhidmatan yang disediakan oleh mereka. Sazali Tuah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya yang merupakan kumpulan perkhidmatan sokongan hospital menyediakan sokongan operasi, pembersihan dan penyelenggaraan. Perkhidmatan itu melibatkan 23 buah hospital kerajaan di Sarawak termasuk luar bandar. Jelas beliau, meskipun pelbagai cabaran yang dihadapi, pihaknya terus komited memberi perkhidmatan sokongan di hospital dalam memutuskan pandemik COVID-19 ini. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Bersama mencegah COVID-19, lindungi keluarga anda dan sentiasa memantau status kesihatan diri dan keluarga. Jaga jarak fizikal, amalkan kebersihan optimum dan jangan lupa patuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Saya Muhammad Azizi Rahim. Assalamualaikum dan jumpa lagi.